Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita sekarang ini sedang mengikuti program secara live. Live melalui page Al-Amin. Page live Al-Amin. Page live Al-Amin. Tuan-tuan, insyaAllah kita sekarang ini, hari ini, malam ini berada dalam siri yang keempat. Siri yang keempat. Mana sudah 4 kali kita udara. Tajuk siri kita ini ialah soal jawab keluarga sejahtera. Soal jawab keluarga sejahtera, siri yang keempat. Tuan-tuan dan puan, dalam siri-siri yang lepas, saya banyak membincangkan, boleh dikatakan daripada awal, kehidupan seorang insan, maknanya alam rahimnya, alam bayinya, alam kanak-kanaknya, alam remajanya, alam dewasanya, alam tuanya, hinggalah alam akhir hayat mereka. Itu sudah kita bincangkan sebentar lalu. Dan berikutnya sampailah kepada 31 hari bulan Mac. Kita nak mengisi, tuan-tuan, ialah kita nak mengisi semasa tuan-tuan berada di rumah, puan-puan berada di rumah. Dalam sejarah kehidupan kita, dalam sejarah kehidupan tuan-tuan dan sejarah kehidupan saya, belum pernah lagi saya duduk di rumah selama 15 hari macam ni terkurung dalam rumah. Tak pernah lagi. Dan saya yakin tuan-tuan yang biasa bekerja, tuan-tuan yang biasa pergi beroperasi, tuan-tuan yang biasa kerja di lapangan dan sebagainya, tuan-tuan merasakan tak tahulah apa nak buat. Punya kita rasa tak seronok, punya kita rasa tersekat, punya kita rasa terlindung, tak biasa jumpa kawan, tak jumpa kawan memancing, tak jumpa kawan main tenis, tak jumpa kawan kita bersembang-sembang, tak jumpa kawan kita lepak-lepak. Tak jumpa kawan-kawan, tuan-tuan. Di antara kawan-kawan itu ada yang berjenaka, yang selalu mengketawakan kita, menggembirakan kita. Kita tak jumpa dah. Tidak boleh ziarah rumah kawan, kawan pun tak boleh ziarah rumah kita. Tuan-tuan, ya, saudara pun tak datang, kita pun tak datang rumah saudara. Hatta rumah mak kita pun beramai-ramai ini kita tidak digalakkan mengunjungi mereka dan mereka tidak digalakkan mengunjungi kita. Jadi macam mana, tuan-tuan, ya? Macam mana kehidupan kita? Kehidupan kita out of our routine, di luar daripada rutin kita. Yang ini menimbulkan berbagai-bagai perkara. Yang pertama, saudara resah gelisah di rumah. Yang kedua, saudara merasakan macam choking, You terasa macam terdesak duduk dalam rumah ni. Tak tahu apa nak buat. Buka pintu nak keluar tak boleh. Pintu ada tapi tak buka nak keluar tak boleh. Nak turun tangga tak boleh. Nak naik lift tak boleh. Tuan-tuan dan puan, bukan tak boleh. Tapi tuan-tuan dan puan, untuk menjaga diri, untuk menjaga keluarga dan pentingnya untuk menjaga anggota masyarakat, untuk jaga umat sejagatnya, kita jaga diri, kita jaga umat. Kita jaga diri, kita jaga masyarakat. Kita jaga diri, kita jaga neighbours kita. Jadi alhamdulillah, semuanya berkorban. Dalam suasana ini tuan-tuan, semuanya berkorban. Tuan-tuan berkorban, saya berkorban. Apalagilah mereka yang berada di front line. Orang yang berada di garisan hadapan, tuan-tuan. Doktor-doktor, jururawat, tuan-tuan. Pekerja-pekerja attendant di hospital kerajaan, hospital swasta, di pusat-pusat tempat menghimpunkan kluster-kluster yang telah dibagi-bagikan itu, tuan-tuan dan puan. Mereka bekerja hampir dekat 14 jam, 18 jam. Ada yang bekerja 3 hari berturut-turut, tuan-tuan dan puan. Mereka pun ada anak, mereka pun ada isteri, mereka pun ada tanggungan, mereka ada suami, mereka ada seluruhnya, tuan-tuan. Mereka tinggalkan hanya khidmat untuk negara. Bahkan kita dengar, tuan-tuan, ada yang juga positif, ada yang COVID-19 positif. Kita tengok coronavirus positif among doctors, among consultants, among physicians, tuan-tuan. Mereka korbankan apa yang mereka ada untuk kita, tuan-tuan dan puan. Untuk anak kita mereka korbankan. Manalah tahu, tuan-tuan dan puan, atas kerja-kerja mereka dan sebagainya, walaupun mereka dah ambil semua precautionary measures, semua dah ambil kiranya, tuan-tuan dan puan, untuk mempertahankan diri mereka dari coronavirus, tetapi ada ruang. Mikroorganism, makhluk mikroorganism macam virus ini, tuan-tuan, tempatnya, ruangnya masih banyak untuk mereka datang menemui kita dan menjahanamkan kita. Apa yang kita nak ucapkan, terima kasih, syabas
kepada pekerja-pekerja di garisan hadapan, pekerja-pekerja di front line kita, alhamdulillah, doktor-doktor kita, nurses-nurses kita, attendant kita, teman-teman yang berjaga, menyengkang mata tuan-tuan dan puan. Dah berapa hari dah ni? Dah 2 minggu, dekat 3 minggu dah tuan-tuan dan puan. Inilah yang ucapan kita hanya mampu ucapkan terima kasih. Dan saya dapati tuan-tuan, ada teman-teman, ada persatuan-persatuan, ada yayasan-yayasan telah membuka ruang untuk kita memberikan sumbangan kepada mereka. Sumbanglah kepada mereka tuan-tuan. Dan sumbang ke mereka, saya yakin insya-Allah jabatan-jabatan ataupun persatuan-persatuan itu mempunyai degree amanah yang sangat tinggi untuk mentadbirkan wang yang dihimpunkan semata-mata berjuang untuk membantu mereka yang berada di front line. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya. Malam ni saya tadi memulakan dengan sebuah ayat Quran, sepotong ayat Quran berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita nak jadikan tuan-tuan seluruh anggota keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, keturunan kita, zuriat kita nak jadikan apa tuan-tuan? Qurrata a'yun, penyejuk mata. Apa dia arti penyejuk mata? Satu, penyejuk mata kita seronok memandang dia. 2, penyejuk mata kita seronok memandang akhlak dia. 3, penyejuk mata kita nampak tuan-tuan, dia ni sebagai insan yang mempunyai ciri-ciri insan yang disayangi, dicintai, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. 4, kita nampak daripada keadaan penyejuk mata tu, bukan dia hidup ni untuk diri dia, dia hidup untuk mak ayah dia hidup untuk datuk nenek moyang dia hidup untuk keluarga terdekat dia hidup untuk masyarakat dia. Yang paling besar sekali hidup dia, qurrata ayun ini, dia hidup untuk agama dia. Dia hidup untuk memperjuangkan agama dia. Dia hidup untuk memertabatkan agama dia. Dia hidup untuk melonjakkan agama dia. Inilah tuan-tuan, qurrata ayun. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, ya, kita lihat ada 3 segi nak lihat ini. Dari segi perspektif nak lihat orang yang dikatakan qurrata ayun. Pertama, akidah. Akidah yang murni, akidah yang sahih, kan? Allah, Nabi, janjinya kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan saja disebut, bukan saja diamal, bukan saja dipraktik, bukan saja disebar, tetapi seluruh daripada kepala sampai kakinya tak ada berganjak bahawa Tuhan adalah satu, bahawa Tuhan adalah Esa, bahawa Tuhan adalah maha, segala-galanya maha, maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Itulah yang ada pada diri dia yang namanya akidah. Yang kedua, syariat, peraturan-peraturan. Qurrata ayun ini tuan-tuan, kalau mereka tidak ikut peraturan Allah sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, tidak akan menjadi manusia yang qurrata ayun. Tidak. Kaya macam mana pun tapi tidak qurrata ayun. Handsome macam mana pun tapi tidak qurrata ayun. Pakai baju mahal macam mana pun tapi tidak qurrata ayun. Macam mana pun keretanya melentang-melentang, kereta cantik, hebat keretanya tuan-tuan. Satu-satu kereta 2 juta, 3 juta satu kereta. Itu pun tidak menggambarkan qurrata ayun. Qurrata ayun ialah manusia yang mengikut peraturan Allah. Asasnya, al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Apa dia? Wajib. Allah kata semayang wajib, dia semayang. Allah kata puasa wajib, dia puasa. Allah kata menyayangi isteri, menyayangi anak, menyayangi suami wajib, dia menyayangi isteri, dia menyayangi anak, dia menyayangi suami, wajib. Allah kata menyayangi mak bapak itu wajib, dia menyayangi mak, dia menyayangi bapa. Allah kata kita menyayangi Rasulullah itu wajib, dia menyayangi Rasulullah. Dan Allah kata dengan kuasa yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjunjung Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah itu wajib, tidak menyekutukan Allah itu wajib, hanya Allah mengesakan Allah itu wajib. Maka kewajipan itu tuan-tuan dan tuan menjadikan dia salah satu ciri dia mempunyai kualiti yang dikatakan qurrata ayun, penyejuk mata. Saya kata tadi tuan-tuan, akidah. Nombor 2, syariah. Nombor 3, akhlak. Akhlak tuan-tuan. Akhlak yang baik. Dengan mak dia bercakap cantik, bahasanya cantik, lengguk bahasanya cantik, tidak meninggikan perkataan, tidak meninggikan suara, tidak melantunkan suaranya lebih daripada suara ibunya. Saudara, jumpa ibunya, salam ibunya, cium ibunya, dakap ibunya, bisik di telinga ibunya, sayang ibu, sayang ibu, ampun ibu, sayang ibu, ampun ibu, sayang ibu. Bayang tuan-tuan ni.
Bayang anak kita berada di rumah kita dalam sehari semalam, tidur dengan kita di hujung minggu. Bila dia balik, tuan-tuan, anak yang qurrata ayun ni, anak penyejuk mata ni, tuan-tuan rasa, ya Allah, dia balik aja, tutup aja pintu, tuan-tuan. Bayang-bayang cucu pun nampak, bayang-bayang anak pun nampak. Apalagi kalau dia berumah kita, cuti panjang, 3 minggu dekat rumah kita. Lagilah bayangnya lebih jelas, lebih jelas, lebih jelas, lebih jelas. Macam mana kalau ada di antara mereka pula, entah macam mana, COVID-19 ni, positiflah mereka. Masuk ICU, dilaporkan mereka sudah mengembuskan nafas yang terakhir. Macam mana, saudara? Hilang kita. Hilang satu cahaya dalam hidup. Hilang satu cahaya yang menerangi kita siang, malam, pagi, petang dalam hidup. Hilang satu cahaya yang nampak kepada kita, itulah zuriat kita. Yang kita tatang dia siang, malam, pagi dan petang. Hilang daripada pandangan kita. Hilang qurrata ayun daripada pandangan kita. Saudara, anak-anak yang qurrata ayun ni, anak-anak yang menyejukkan mata ni tak ada nilai. Tak ada nilai dengan duit. Saudara tak boleh nilai dengan duit. Senyum seorang anak kepada seorang ayah. Pimpin tangan ayah oleh anak-anak. Pimpin tangan mak oleh anak-anak. Tak dia boleh diletakkan ringgit dan sen perbuatan itu. Never. Not 1 million, not 100 million, not even 1 billion. Worth untuk kita pimpin tangan ibu dan ayah. Membawa ibu dan ayah ke bilik air. Mentugu ibu ayah ke bilik air. Keluar daripada bilik air, dipimpin dia. Tuan-tuan, apa kehendaknya, kita laksanakan kehendaknya. Selalu berada di sisinya. Cium tangannya, cium mukanya, cium pipinya. Saudara-saudara, inilah dia qurrata ayun. Tuan-tuan, apa ganjaran qurrata ayun? Ganjaran orang-orang, anak ini anak yang masuk dalam qurrata ayun, ganjarannya tidak lain dan tidak bukan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah bergantung pada redha ibu bapa. Anak-anak ini pastinya mendapat redha ibu dan bapa. Anak-anak ini tidak banyak berdosa dengan ibu dan bapa. Anak-anak ini tidak banyak, tuan-tuan, melakukan kesilapan kepada ibu dan bapa. Anak-anak ini yang qurrata ayun, penyejuk mata ni, tuan-tuan, tidak sama sekali berhajat, berniat dan melakukan untuk melukakan hati ibu dan ayah. Bayang lukakan hati saya. Saya sebagai datuk, saya sebagai ayah. Luka hati saya, tuan-tuan. Apa ubatnya luka hati saya? Kalau cucu datang, melukakan hati saya. Kalau perkataan cucu melukakan hati saya. Perkataan anak melukakan hati saya. Perkataan isteri melukakan hati saya. Di mana saya dalam dunia ni, tuan-tuan? Di mana saya dalam dunia? Where I am to be placed in this world, tuan-tuan? Di mana saya? Sebab itu, saudara yang saya muliakan sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, tuan-tuan. Pada malam ini, insya-Allah, kita dapat melihat sesuatu dengan kelihatan yang sangat-sangat suci untuk melihat fenomena yang disebut tadi sebagai qurrata ayun. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang menonton siaran ini. Okey, satu perkara lagi yang jelas yang perlu diperkatakan, tidak lain dan tidak bukan, ialah bahawa dalam siri ini soal jawab keluarga sejahtera. Soal jawab keluarga sejahtera. So, saudara, sementara saya sebelum memulakan lagi, menambah lagi, tuan-tuan, ada komen daripada Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul, tuan-tuan, yang bersama-sama kita, tuan-tuan, yang sedang mengikuti live online sekarang ini. Syahrul mengatakan, kalau mimpi orang yang telah tiada, apa maknanya kadang-kadang sampai nangis kita? Saudara-saudara, ialah mimpi ini ada beberapa perkara. Ada mimpi ialah igawan-igawan kerana waktu siangnya atau waktu bila pun kita selalu melakukannya dan teringat kepada apa yang kita lakukan, terbawa-bawa hingga mimpi waktu malam. Itu satu. Ada mimpi, saudara, mimpi ini adalah kerana badan kita agak terlalu letih sangat. Letih pun boleh menjadikan mimpi kepada kita. Kerana mimpi itu sebahagian daripadanya adalah relaxation. Yang ketiga, ada mimpi, tuan-tuan dan puan, nak menggambarkan rasa tidak puas hati kita kepada sesuatu. Kita marah sangat. Marah dengan anak. Tadi kita sembuh dia petang tadi. Malam kita mimpi, kita bermimpi berbagai-bagai. Sama ada kaitan dengan anak itu atau tidak ada kaitan dengan anak itu. Yang keempat, mimpi, tuan-tuan dan puan, mimpi kerana sedih. Sedih. Ibu yang meninggal, tuan-tuan dan puan. Di depan kita dia meninggal. Di atas riba kita dia meninggal.
Kita nampak macam mana matanya ditutup kali terakhirnya, tak ada buka-buka lagi. Macam mana kita mentalkinkan dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara, kata-kata itu masuk dalam kepalanya, masuk dalam jiwanya. Dia melafazkan kata-kata itu. Terbawa-bawa kita kata-kata itu dalam mimpi kita. Saudara-saudara, satu lagi mimpi. Satu mimpi yang dikatakan ada kaitannya dengan kebenaran. Ada pancaran-pancaran realiti dalam mimpi itu. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan, kita tak pandai nak tadbir mimpi. Saya pun bukan bidang saya mentadbir mimpi ni. Tapi saya baca banyak juga on dreams, tuan-tuan. There's a lot of types of dreams, Jadi kalau kita baca, dan ini ada kaitan dengan psikologi, tuan-tuan, ya. Ilmu yang pernah saya belajar satu masa dulu, tuan-tuan dan puan, ya. Ilmu psikologi ini, mimpi ini adalah sebahagian daripada ilmu psikologi. Tapi apa pun yang saya nak sebutkan, tuan-tuan, mimpi tadi disebutkan kepada kita, mimpi orang yang telah tiada, makna orang yang sudah menangis, yang telah pergi. Apa maknanya? Kadang-kadang sampai nangis. Tuan-tuan dan puan, ya, kerana sayangnya kita. Yang pergi itu suami kita. Misalnya, minta maaf tuan-tuan, saya mengingatkan balik kepada suami yang telah pergi. Suami kita yang telah pergi. Tuan-tuan bayangkan, suami kita yang telah pergi, ada kawan saya, tuan-tuan, yang biasa berjumpa, yang biasa bergambar dengan dia, yang biasa berhari-hari bersama dengan dia, baru-baru ini, tuan-tuan, dia juga dicakup oleh virus ini, coronavirus ini. Tuan-tuan, COVID-19 ini, ya, teman daripada Pasir Mas yang telah menembuskan nafas yang akhir. Masya Allah, teman ni, tuan-tuan, syarahannya bagus. Dia azan, tuan-tuan, dia jadi imam, bacaannya first class, tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya pun mendoakan kepadanya, mendoakan kepada rohnya, insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan dalam bulan yang penuh dengan barakah, hujung bulan Rajab ini, masuk Syakban ini, tuan-tuan, perginya dia pula dalam keadaan dia meninggalnya mungkin disebabkan oleh coronavirus ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau ikut dalam hadis-hadis, mungkin dia mati sebagai orang mati syahid agaknya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu taala ini akan berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak sebutkan, ambil tadi kan macam itu. Sayang, teman-teman kita sayang berjumpa dengan dia, bergaul dengan dia, cerita dengan dia. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Teringat kita, tuan-tuan. Teringat apa? Teringat kebaikannya. Teringat apa? Teringat pesanannya. Tadi, tuan-tuan, saya mendengar, saya ada apa ni, dia hantar kepada saya dalam WhatsApp, ada video, tuan-tuan, pun juga COVID-19. Orang yang sudah pun meninggal, baru-baru ni meninggal, 3-4 hari yang lepas meninggal, dan dirakamkan, tuan-tuan, kata-kata dia sebelum meninggal. Saya dengar kata-kata dia. Macam mana dia dapat COVID-19, macam mana dia menyelenggarakan dirinya COVID-19, macam mana dia masuk hospital, macam mana dia pergi ICU dan berbagai macamnya. Dia meninggalkan pesan kepada kita. Pesannya ialah jaga agama. Pesannya ialah orang muda jaga agama. Pesannya ialah orang dewasa jaga agama. Pesannya ialah orang tua jaga agama. Orang ni saya rasa, tuan-tuan, saya tak berapa kenal dia, tapi dengar daripada suaranya, tidak mungkin dia melebihi 50 tahun umurnya. Suara muda, getaran suaranya muda. Tuan-tuan, Allah sayang dia, Allah kasih dia, Allah ambil dia. Tapi pesannya itu yang penting, pesannya. Pesannya apa? Pesannya tolong agama. Pesannya, tuan-tuan, meletakkan agama ke mercunya. Pesannya tatanglah agama. Yang muda tatang agama. Yang dewasa tatang agama. Yang tua tatang agama. Berkorbanlah untuk agama. Berjihadlah untuk agama. Itu pesannya sebelum dia membuskan nafas yang akhir beberapa hari yang lalu kerana COVID-19 ini. Tuan-tuan, kalau itu berlaku, mungkin mimpi. Kalau saya kenal dia, tak kenal pun, saya dah dengar daripada audio yang dirakamkan itu, daripada awal hingga akhir saya dengar, sudah tentu teriang-iang dalam kepala saya. Kebetulan apa yang diceritakan, apa yang dimahukan itu, kebetulan sebagainya ada dalam kepala saya. Maknanya ada synchronization, what his thought and what my thought. Jadi mungkin itulah pertemuan itu di alam yang tidak nyata ini, di alam maya ini, mungkin itulah menyebabkan kita termimpi-mimpi.
Oleh kerana sayangnya kita pada dia. Bukan sayang manusianya saja. Sayang perjuangannya. Bukan sayang perjuangannya. Sayang amal ibadatnya. Bukan sayang amal ibadatnya. Sayang hampirnya dia kepada Allah. Menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun agak-agaknya ada iras-irasnya dengan dalam kepala kita, dengan apa yang kita nak lakukan, dengan apa benda yang dalam hidup ini kita nak perjuangkan. Kemungkinan saya dengar audio, tak nampak orang ni, dengar audio itu betul sudah boleh membawa kepada mimpi. Mungkin macam saudara tadi, saudara Syahrul, Muhammad Syahrul tadi, dia kata mimpi sedih hingga nangis dan sebagainya. Tapi apa pun, ini petanda-petanda yang baik. Saudara mimpi orang yang baik, cerita benda yang baik, saudara sangat melilihkan air mata kerana kebaikan bukan saja manusianya, tapi kebaikan kepada konten penceritaannya itu menyebabkan terbawa-bawa dalam mimpi hingga kita nangis. Kadang-kadang basah bantal kita oleh kata kita nangis. Beria sangat kita nangis. Kalau misalnya ada orang dalam bilik, ada orang yang tidur bersama kita, dia dengar macam mana rintihan kita, macam mana tangisan kita. Saudara-saudara, pada saya ini sesuatu yang real lah, insya-Allah. Dan pada saya itu sesuatu tanda yang baik. Dan insya-Allah mudah-mudahan kepada siapa yang mimpi mendoakan, insya-Allah yang didoakan pun akan membawa kita ke satu jalan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita sama-sama bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, saudara yang saya muliakan sekalian, ya, tadi saya sebutkan tentang qurrata ayun. Ingat tak? Qurrata ayun daripada 3 sudut. Akidah, syariah, akhlak. Saya banyak menyebutkan soal akhlak tadi. Sebab akhlak ni yang missing sekarang ni tuan. Akhlak yang missing. Nak cari anak yang berakhlak, nak cari cucu yang berakhlak, nak cari menantu yang berakhlak, nak cari anak dara yang berakhlak, mencari anak teruna yang berakhlak, mencari suami yang berakhlak, mencari isteri yang berakhlak. Senang ke tuan-tuan dalam abad ke-21 ni? Senang ke waktu kita tinggal di Kutaraya macam di Kuala Lumpur ni? Senang ke kalau kita hidup dalam masyarakat yang macam ni? Masyarakat nafsu-nafsi, individualistik masyarakat kita ni. Senang ke tuan-tuan dengan budaya yang ada, budaya hiburan yang ada, budaya nafsu yang ada, budaya syahwat yang ada. Tinggal masjid ditinggalkan, surau ditinggalkan, mana-mana pun tuan-tuan. Yang pergi masjid, saya nak ulang lagi tuan-tuan. Yang pergi masjid secara puratanya 1% yang pergi masjid. 1%. Malam Jumaat mungkin 2%. Inilah yang pergi masjid. Tuan-tuan, bila ini berlaku tuan-tuan, kita nak jadikan anak-anak qurrata ayun, suami yang qurrata ayun, pemuda yang qurrata ayun, orang dewasa yang qurrata ayun. Kalau masjid tidak bersama dengan mereka, kalau amalan surau tidak bersama dengan mereka, kalau Quran tidak bersama dengan kita, kalau salat tidak bersama dengan mereka, kalau misalnya wirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nabinya tidak bersama dengan mereka, kalau tuan-tuan dan puan, insya-Allah gerak kerja agamanya tidak bersama dengan mereka, kalau fikirnya tidak bersama dengan mereka, maka tidaklah kita dapat jadikan mereka sebagai contoh manusia qurrata ayun, manusia yang hati kita sejuk, mata kita sejuk bila melihatnya. Jadi pengajaran daripada itu, saudara yang saya muliakan sekalian, tidak lain tidak bukan. Pada masa yang sama, tuan-tuan, tolong like and share, like and share, like and share, like and share. Jangan lupa malam besok kita sambung lagi tuan-tuan. Ini sampai 31 hari bulan Mac. Kalau ditakdirkan, tuan-tuan, perintah kita kawalan pergerakan ini kalau ditakdirkan lanjut daripada 31 pun kita akan bersiaran selepas 31 hari bulan. Tapi besok juga saya ingin maklumkan tuan-tuan, besok melalui platform Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali pukul 10.30 pagi besok. Tuan-tuan, satu lagi program itu dinamakan Tips Keluarga Bahagia. Tips Keluarga Bahagia. InsyaAllah kita jumpa besok. Yang ini malam ini tuan-tuan, platformnya ialah Live Al-Amin. Live Al-Amin. Besok malam pun Live Al-Amin. Lusa malam pun Live Al-Amin. Tapi waktu siangnya pukul 10.30 pagi hingga 31 hari bulan nanti, kita ikuti tuan-tuan platform Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Jangan lupa tuan-tuan, 10.30 pagi besok. Apapun tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, saya seronok sebenarnya tuan-tuan, seronok dalam keadaan kita boleh dikatakan rehat. Tidak ke pejabat, setengahnya buat kerja di rumah.
Bos telefon, tuan-tuan, buat kerja ni, kerja ni. Bos telefon lagi, buat ini. Bos telefon lagi, ambil maklumat-maklumat ini. Bos telefon lagi, bermusyarat dengan orang ini. Bos telefon lagi, siapkan kerja-kerja pada tarikh-tarikh ini. Tuan-tuan, kita pun bekerja di rumah. Saya lihat menantu-menantu saya, tuan-tuan, bekerja di rumah. Macam juga rumah dah dijadikan pejabat sekarang ni, tuan-tuan. Serius. Depan mereka komputer, mereka tak bergerak-gerak bekerja di situ. Seolah-olah bahagian daripada rumah itu adalah pejabat-pejabat mereka. Bagus, tuan-tuan dan puan. Ini pun satu metod, satu cara. Dan Alhamdulillah, ada pula di antara mereka yang belajar hafiz misalnya, pun diminta. Ada jadualnya. Hari pertama apa, hari kedua apa, minggu pertama apa, minggu kedua apa. Dan ustaz-ustaznya memantau mereka, saudara. Kemajuan-kemajuannya. Ibu dan ayah diminta bersama-sama memantau supaya COVID-19 ini, corona virus ini tidak banyak mengganggu hal pelajaran, hal pendidikan. Tidak mengganggu kerja harian. Pejabat berjalan, tapi metodnya berbeza, caranya berbeza. Kilang berjalan, tapi caranya berbeza. Ofis besar berjalan, tapi caranya berbeza. Tuan-tuan, daripada Nur Madiha Mat Saad. Terima kasih Puan Nur Madiha. Tuan Nur Madiha Mat Saad. Kadang ibu kita mudah salah faham dengan kata-kata anak. Lalu terasa hati dan tarik muka masam dengan anak. Tak nak bercakap. Apa perlu nak buat? Apakah solat, doa dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak minta maaf. Ego juga dalam diri anak-anak ni. Tuan-tuan dan puan, ini masalah besar sebenarnya. Apa juga hal mengenai ibu dan ayah, nothing is too small. Tak ada yang kecil, tuan-tuan. Kan? Berdecik. Allah, besar, tuan-tuan, besar. Allah, besar. Bukan kecil, tuan-tuan dan puan. Lalu depan mak Anah dengan sombong, lalu depan dengan mak dan ayah. Bukan kecil, tuan-tuan. Langkah, tuan-tuan, kita meletakkan kaki kita. Kita derap-derapkan kaki kita. Bukan kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Tak jawab panggilan ibu dan ayah. Bukan kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Membisu di depan ibu dan ayah. Bukan kecil. Tak redha dengan ibu dan ayah. Lagi besarlah, tuan-tuan dan puan-puan. Menyebabkan ibu ayah murka, marah kepada kita. Lagi besar, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apa yang nak sebutkan? Salah faham. Ini salah faham. Signal yang diterima oleh ibu, sama ada ibu mertua atau ibu sendiri, salah faham. Sebab, pasal apa salah faham? Ada gap generation gap. Ada jurang generasi. Ada jurang generasi. Okey, saya dilahirkan tahun 40-an. Anak saya lahir, tuan-tuan, masya-Allah. Dia orang lahir tahun awak baru saja. Yang tua pun umur 40 mungkin. Yang kedua, yang kemudiannya umur 30 lebih. Yang kecil sekalipun dalam 20-an, awal 20-an. Kan beza, tuan-tuan. Beza saya dengan anak saya dalam 26-27 tahun. Beza dia. Jadi bila beza macam itu, suasana pun berbeza. Saya dulu dididik oleh ibu dan ayah dalam suasana perkampungan. Orang dekat-dekat, orang semua tahu, kehidupan casual, kan? Kehidupan tidak formal begitu. Semuanya kenal. 10 batu keliling pun kita kenal siapa dia. Sekarang sebelah rumah pun kita tak kenal namanya. Sebelah rumah pun kita tak tahu nama anaknya. Sebelah rumah pun kita tak tahu dia orang mana. Bila orang tanya, kau kenal tak si Anu? Kita tanya dia pakai kereta apa? Kereta jadi identifier. Warna apa kereta dia? Warna kereta dia menjadi identifier. Plate number apa kereta dia? Plate number menjadi identifier. Bukan manusianya menjadi identifier. Itu suasana saya. Itu suasana anak saya. Suasana saya dulu lain. Suasana social cohesiveness, social togetherness, community togetherness. Itu suasana saya. Kan beza. Jadi tuan-tuan, pendidikan pun berbeza. Saya dididik dengan satu cara yang lain. Saya dididik guru-guru yang agaknya mungkin pandangan kita konservatif. Tapi sekarang ni, guru-guru mendidik anak-anak kita. Kamu mesti menunjukkan sikap kamu.
Kamu mesti menjadi manusia yang inquisitif. Kamu mesti manusia yang banyak bertanya. Kamu mesti menjadi manusia yang tidak menerima segala-galanya dengan adanya. Kamu mesti persoalkan intinya, persoalkan usul asalnya, persoalkan kenapa benda jadi begitu dan kenapa saya pula harus ikut kejadian seperti itu. Itu budak-budak sekarang. Kan beza. Maka sebab itu tuan-tuan, bila berbeza itu perception pun berbeza. Bila berbeza itu tanggapan pun berbeza. Bila berbeza itu tuan-tuan, kalau kita kata putih, dia kata ungu. Itu bezanya. Kalau kita kata coklat, dia kata kekuning-kuningan. Itu bezanya. Kalau kata hijau, dia kata kehijau-hijauan. Itu bezanya. Sebab itu saudara dan masalah, jangan ambil hati sangatlah. Jangan ambil hati. Terutamanya golongan macam saya ni. 60-an, 70-an, jangan ambil hati. Kita selalu mengatakan, alah dia lain. Dia suasana dia lain. Dia budaya dia lain. Dia susuk sejarahnya lain. Dia perkelilingannya lain. Dia situasinya lain. Dia educationnya lain. Dia exposure-nya lain. Kalau kita dapat memikirkan cara begitu, tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi ibu dan ayah, datuk dan nenek dan sebagainya, saya rasa lebih mudah kita nak adapt diri kita kepada suasana anak kita. Hal ini tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kalau kita tidak dapat melakukan sedara yang demikian, kita rasa diasingkan, kita rasa terpisah, kita rasa isolated, kita rasa duduk di fringes, di tepi-tepi itu kita duduk. Kita tidak duduk di arus perdana macam itu. Kerana kita. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan, dalam soal ini dikatakan ego tadi. Ialah ego. Mungkin dua-dua ego. Mak kita pun ego dan kita sendiri pun ego. Ego dengan ego tidak bertemu. Ego dengan ego, jawabnya berantakan, kata orang Indonesia. Berantakan, kata orang Indonesia. Ego dengan ego bertemu, tuan-tuan dan puan, jawabnya ialah nafsu. Ego dan ego bertemu, jawabnya syaitan yang berjaya. Sebab itu tuan-tuan, saya harap sangatlah bulan Rejab dah hujung sangat dah ni. Bulan Syakban, bulan Ramadan yang akan datang ni. Bersedialah dalam masa sebulan ni, bersedia. Kepikiran kita kena bersedia, hati kita kena bersedia, jiwa kita kena bersedia. Saya mintalah, anak-anak terutamanya, anak-anak yang terlibat ni, anak-anak ni, jumpa ayah, salam mama, cium ayah, bisikkan, ulang-ulang bisikkan, ampun ayah, ampun mama, ampun mama, ampun mama, ampun mama, ampun mama. Goncang badan dia tuan-tuan. Ampun mama, ampun mama, ampun mama, ampun mama. InsyaAllah segala-galanya akan pulih, segala-galanya akan berlaku yang terbaik, akan timbul. Seronoknya hidup ada ayah, seronoknya hidup ada mama, seronoknya hidup ada tok, seronoknya hidup ada tok wan, dan seronoknya hidup ada anak, seronoknya hidup ada menantu, seronoknya hidup ada cucu. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, daripada Wan Rua. Isteri berjawatan tinggi, suami buruh. Allah. Isteri berjawatan tinggi, suami buruh. Semua bayaran rumah, kereta dan sebagainya dijelas oleh beliau. Suami terasa bersalah. Kerdil saya rasa bersalah. Sepanjang masa kerana tidak berkemampuan. Ini pun dah banyak terjadi tuan-tuan. Dah banyak terjadi. Salah satu daripada kita memilih isteri, bakal suami isteri, namanya kufuk tuan-tuan. Namanya sepadan. Tapi tidak masalah, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi perjanjian awalnya, saya yakin tuan-tuan, kita kena letak di atas meja apa dia sebenarnya. Faktanya ialah isteri berjawatan tinggi, suami atas beberapa sebab tidak berjawatan tinggi. Isteri belajar tinggi, suami tidak belajar tinggi. Isteri mempunyai kedudukan, suami tidak ada kedudukan. Dan isteri pula daripada golongan bangsawan, suami daripada golongan marhin. Tuan-tuan dan perempuan, apa pun, saya nak betul-betul pujuk semua orang, termasuk saya pujuk diri saya. Saudara, dalam keadaan apa pun suami, dalam keadaan yang saya bayangkan tadi, kedudukan suami ialah di atas, isteri adalah di bawah. Itu dia. Itu kedudukannya. Kedudukan sosialnya, kedudukan kemasyarakatannya, susunan daripada agamanya, begitulah. Tuan-tuan, dari segi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak pandang tuan puan-puan jawatan apa, perempuan pegang pengarah apa, perempuan gaji berapa, perempuan kedudukan apa, orang panggil apa pada puan-puan, orang sediakan kereta kepada perempuan. Itu tak ada. Tidak. Apa pun
Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin kepada kumpulan wanita. Suami itu pemimpin kepada isteri. Itu dia. Dan kita kena iktiraf. Nah, sebelum kita kahwin, tuan-tuan, sudah tentu ini ada dalam fikiran mak mentua, ada dalam fikiran bapa mentua, adalah fikiran kita sendiri. I am sure before you get married, things have been thrashed out. Semuanya dah dapat diselesaikan, barulah berlaku ijab dan kabul itu. Nah, itu. Tapi kalau kita misalnya, kita dah bersetuju semuanya, dah setuju semuanya. Mak bapak jumpa, inilah merisik. Orang Melayu, tuan-tuan, ada merisik. Dalam merisik itu pun dah ada persyaratan-persyaratan. Lepas tu bertunang. Dalam bertunang tu lagi clear lagi persyaratan-persyaratannya. Lepas itu diijab kabulkan. Tuan-tuan, dibacakan di depan kita. Ini dia tugas suami. Ini dia tugas isteri. Semuanya dengar. Suami dengar, isteri dengar dan para hadirin dan hadirat pun mendengar. Tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kita berjanji sebenarnya. Bila kita terima, aku terimanya nikah Sianu bin Sianu dengan mas kahwin sebanyak tunai. Tuan-tuan, maka sudah termaktublah isteri saya di bawah jagaan saya. Saya sebagai suami, buruh ke saya, driver ke saya, pemandu apa pun saya, isteri kita dengan pegawai hebat tinggi, tuan-tuan nampak, pakai kod pergi kerja, tuan-tuan, hebat. Ada driver pula ambil dia datang untuk bawa ke pejabat untuk bekerja. Tapi tuan-tuan, position satu hal. Tapi deep inside our heart, itu pun satu hal yang lain. Janganlah tuan-tuan, kerja kita menyelubungi hati kita. Jangan pangkat kita menyelubungi hati kita. Jangan kedudukan hebat masyarakat kita menyelubungi hati kita. Jangan title yang ada kepada kita menyelubungi hati kita. Saudara-saudara, inilah perlunya wanita yang salihah. Tuan-tuan, saya tulis buku ni. Ni. Ini buku yang ke-42. Dalam ni semua ada. Cerita-cerita yang saya jawab tadi, tuan-tuan dan puan, dalam ni ada. Apa tajuknya? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Mati dalam husnul khatimah. Isteri jawatan tinggi akan mati. Suami yang buruh akan mati. Isteri yang ego akan mati. Suami yang tuan-tuan menyerahkan dirinya saja itu akan mati. Isteri orang bangsawan akan mati. Suami yang orang marhin dari golongan marhin pun akan mati. Isteri yang menapik dada, aku pegawai tinggi, aku eksekutif pun akan mati. Suami yang membawa lori, tuan-tuan, pun akan mati. Apa pun, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Buku ni ada 9 bab. 9 bab buku ni. Tiap satu bab ni menceritakan kita lah sebenarnya. Siapa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buku ini saya tulis, tuan-tuan. Saya tulis, saya cetak, saya sebarkan buku ini, insya-Allah, tuan-tuan. Tapi hasil daripada buku ini setakat malam ini, sampai malam ini, saya tidak ambil satu sen pun. Seluruhnya saya dermakan, saya infakkan kepada tabung Anjung Husnul Khatimah, yang besok saya akan terangkan apa dia Anjung Husnul Khatimah itu. Tuan-tuan dan puan, jadi insya-Allah untuk anak-anak yang muda pula, ini buku dia. Ini buku yang ke-41 untuk anak-anak muda kita. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Ini buku ke-41. Saya dah tulis 41 buku. Ini buku yang ke-42, tuan-tuan dan puan. Jadi sama juga. Ini untuk anak-anak kita ni. Ini untuk anak-anak kita. Seelok-eloknya anak dia berumur 13 tahun akil balik sampailah anak berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Saya syorkan mereka baca buku ini sebab mereka perlu menjadi anak yang saleh, perlu menjadi anak yang salihah. Perkataannya salihah, saleh. Perbuatannya saleh, menggambarkan kesalehannya. Tuan-tuan, dirinya menggambarkan kesalehannya. Senyum ketawanya menggambarkan kesalehannya. Khidmat kepada mak bapak dan isteri dan suaminya dan anak-anaknya menggambarkan kesalehannya. Inilah bukunya untuk memimpin tangan ibu dan ayah untuk meniti pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang berhati sekalian, daripada Muhammad Syahrul, selisih faham dengan adik saya. Adik ada cakap tak akan tengok jenazah saya nanti. Apa patut saya buat? Masya Allah. Ini tuan-tuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya pun, macam mana kita boleh janji dengan abang kita, tuan-tuan? Abang kita mati, kita tak mau tengok jenazah dia. La hawla wa la quwata illa billah. Bayang, saudara.
Allah ni sayang kepada kita. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, mak sayang anak, sangat sayang. Tak ada orang seorang ibu yang tidak sayang kepada anak. Disusukannya tuan-tuan, diciumnya, ditimangnya, sakit ditemaninya, dia tak tidur sakit. Kalau anak kita tuan-tuan, isteri kita belum lepas pantang lagi, anak kita demam 3 hari, 3 hari isteri kita tak tidur tuan-tuan. 3 hari tak tidur. Tengah malam cari susu, tengah malam menyusukan, tengah malam anak berak, basuhkan tengah malam. Itulah tuan-tuan, deritanya menjadi seorang ibu. Takkanlah ibu, dalam hadis itu disebut, begitulah kasih ibu, Allah lebih kasih kepada kita. Allah lebih kasih kepada saya. Macam mana tuan-tuan dan puan, Allah begitu kasih kepada kita. Kita sebagai adik pula janji, abang menjadi jenazah, abang mati, so saya tak mau tengok jenazah abang. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, saya harap janji ini tidak benar. Saya harap janji ini tidak sahih. Saya harap janji ini tidak berlaku. Saya harap adik ini akan surut ke belakang. Saya harap adik ini akan jumpa abang dia. Dalam bulan hujung Rejab ni, Syakban, Ramadan ni, jumpa. Kalau tidak, macam mana tuan-tuan? Kita bersisih faham dengan abang sendiri. Abang kandung kita sendiri. Satu zuriat dengan kita. Satu keturunan dengan kita. Macam mana kita boleh janji pada diri kita? Mungkin janji itu dengar pada orang. Dengar pada abang tu. Engkau mati abang, aku tak ada tengok jenazah engkau. La haula wala quwata illa. Saudara, tak boleh sebut macam itu yang pertama. Dari segi agama, tak boleh sebut macam itu. Janji untuk melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh agama, tak boleh. Memutuskan tali persaudaraan, memutuskan tali silaturahim di antara kita, tempat yang memutuskan, orang yang memutuskannya, neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, jangan, tolong, minta tolong sangatlah. Minta tolong sangat. Takut kedua-duanya tak masuk syurga nanti. Takut kita tuan-tuan. Jadi saya harap dalam hujung bulan Rejab ini, bulan Syakban dan bulan Ramadan ini, insya-Allah, marilah kita buang yang keruh, ambil yang jernih, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah pun sikit lintasan dalam hati kita, pesanan-pesanan daripada genius ini, tuan-tuan dan puan ya. Tuan-tuan yang perempuan yang mati sekalian ya, balik kepada qurrata ayun, iaitu penyejuk mata. Dan dalam hal menyejuk mata ni tuan-tuan dan puan, saya dah sebutkan tadi, akidah, syariah dan akhlak. Dan penyejuk mata ni tuan-tuan dan puan, penyejuk mata ni perlu kepada ilmu. Perlu ada ilmu. Nak jadi anak yang baik, perlu ada ilmu. Nak jadi isteri yang baik, perlu ada ilmu. Nak jadi suami yang baik, perlu ada ilmu. Nak jadi jiran tetangga yang baik, perlu ada ilmu. Nak jadikan umat yang baik, khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat di kalangan manusia ini. Kamu sebaik-baik umat. Mestilah ada ilmu, tuan-tuan. Jadi, keluarga kita mesti meraihkan ilmu. Buku-buku ada dekat rumah kita. Semua library di satu sudut sana ada. Jangan lupa tuan-tuan. Buku-buku geografi kena ada. Buku-buku tentang public affairs kena ada. Buku-buku tentang current affairs ada. Memang ada lah. Jurnal-jurnal kita ada. Magazine international kita ada. The Edge pun kita ada. Newsweek pun kita ada. Times Magazine kita ada. Berbagai-bagainya. Economist kita ada. Semua kita ada. Tapi rumah yang sama perlu ada. Apa dia? Perlu ada Al-Quran. Perlu ada terjemahan Al-Quran. Perlu ada tafsir Al-Quran. Perlu ada hadis. Perlu ada tauhid. Perlu ada fiqah. Perlu ada sirah. Perlu ada tajwid. Perlu ada bahasa Arab. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah yang perlu ada. Tapi saya nak tanya, rumah mana yang ada collection itu? Rumah mana yang ada collection itu? Berapa biji Quran ni kita ada di rumah kita? Ada tak tafsir? Misalnya tafsir Al-Azhar yang ditulis, yang dikarang oleh Buya Hamka. Ada tak dekat rumah kita? Apalagi tafsir-tafsir yang besar, tuan-tuan. Tafsir-tafsir yang besar. Yang besar-besar. Berjilid-jilid tafsir. Macam mana Al-Quran dapat ditafsirkan. Al-Quran dapat dihidupkan dalam suasana di mana pun dengan kita membaca tafsir-tafsir daripada Al-Quran itu. So, saudara yang saya muliakan sekalian, sebab itu ilmu amal untuk menjadi
Anak yang baik, anggota keluarga yang baik. Hari ni tuan-tuan dan puan, kali ni siri yang keempat ni saya banyak cerita anak. Qurrata ayun, saya tadi saya rujukkan kepada anak-anak. Penyejuk mata dalam konteks anak-anak. Penyejuk mata dalam perspektif anak-anak. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, tolong like and share sekarang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekarang like and share. Siapa kawan kita? Tengok balik tuan-tuan kawan kita dalam Facebook. Tengokkan kawan kita dalam WhatsApp. Tengoklah kita dalam Twitter, dalam Instagram. Tuan-tuan forwardkan kepada mereka. Share link yang tuan-tuan ada, yang mereka ada. Tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, saya ingin meneruskan sedikit lagi tentang bicara pada malam ni yang banyak menumpukan kepada anak-anak, tuan-tuan, ya. Apa dia? Ya? Tentang anak-anak ni, satu perkara yang saya ingin menyentuh sikit, isu yang besar saya rasa, ialah anak-anak yang tidak mendoakan ibu dan ayah. Saudara-saudara, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, nescaya aku akan makbulkan doa, akan aku tunaikan doa. Minta. Berapa orang, saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang setiap malam menyebut nama mak yang telah pergi? Berapa orang setiap malam menyebut nama bapa yang telah pergi? Berapa orang setiap malam menyebut nama suami yang telah pergi, walaupun mungkin tuan telah berkahwin kepada suami yang lain? Saudara, saya ingat mungkin hari yang ke-7, hari yang ke-40 kita ingat. Lebih daripada itu kita tak ingat dah. Televisyen melupakan kita, telefon melupakan kita, kereta melupakan kita, kita pergi melancong melupakan kita, kita berkawan dengan orang-orang yang sosial melupakan kita, kita kawan dengan orang suka berparti-partian itu melupakan kita. Ini dia tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu, saudara yang saya muliakan sekalian, doa ni anak yang saleh. Doa anak-anak yang saleh. Mati anak Adam, semuanya tidak mengikut dia. Semuanya mati. Habis dah. Putus. Amalannya putus dah. Tapi yang bersambung amalannya ialah, yang pertama, tuan-tuan, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu. Tuan-tuan dapat ilmu. Setiap minggu ada ilmu melalui khutbah Jumaat. Ilmu. Duduk di masjid ada ilmu. Kalau kita tinggal di Lembah Kelang ni dan di mana-mana juga, saya bawa balik daripada Ipoh, tuan-tuan, minggu lepas. Kuliah tiap-tiap malam, tuan-tuan. Tengok daripada monitor yang ada dekat masjid tu, malam Isnin kuliah ini, malam Selasa kuliah ini, malam Rabu kuliah ini, malam Khamis kuliah ini. Tuan-tuan, subuh Sabtu kuliah ini, subuh Ahad kuliah ini. Masya Allah. Tapi bila saya tanyakan kepada pengurusi kepada surau, pada masjid, yang hadir tuan-tuan 1% yang hadir. Itu pun duduk jauh-jauh, duduk di belakang-belakang, duduk di tiang-tiang. Itulah yang berlaku tuan-tuan. Jadi macam mana kita tak ada ilmu? Tak ada ilmu nak melayari keluarga kita. Tak ada ilmu kita nak didik anak-anak kita. Tak ada ilmu untuk menjadikan anak-anak yang salih dan anak yang salihah. Tuan-tuan dan puan, ya, daripada Zadiah Gani. Terima kasih kepada Puan Zadiah. Isteri selalu bertanya, bila suami nak semayang, tapi suami selalu beri banyak alasan yang dia tak boleh, yang dia tak boleh. Saya sangat merindu suami menjadi imam kepada saya dan keluarga. Tuan-tuan, ya, ini saya sedih, tuan-tuan, betul-betul sedih. Pasal saya ada benda-benda yang real di depan saya. Tuan-tuan, mungkin saya dah cerita, tapi saya nak cerita balik, ya. Dalam 3 bulan yang lalu, saya mengadakan satu kuliah, namanya kuliah duha. Alhamdulillah, yang hadir dalam 300 orang. Daripada 300 orang, 80% adalah wanita, 20% adalah laki-laki. Habis daripada program itu, bersusun tuan-tuan, masa makan tu, wanita-wanita nak datang jumpa saya. Saya faham, masing-masing ada masalah masing-masing dan sebagainya. Seorang wanita datang berjumpa saya bawa 2 orang anak. Orang keturunan Indonesia daripada Yogyakarta. Tuan-tuan, saya tak mau namakan suaminya, saya tak mau namakan suaminya berasal daripada mana, tapi orang Malaysia. Apa dia kata, tuan-tuan, ya? Saya ni lahir besar dalam keadaan, tuan-tuan, dalam keadaan pesantren-pesantren. Di Yogyakarta tu banyak pesantren, tempat-tempat, madrasah-madrasah, namanya pesantren-pesantren.
Jadi dia sudah dilahirkan, dibesarkan dalam suasana itu. Berkahwin dengan seorang orang Malaysia, tuan-tuan. Berkahwin dengan orang Malaysia. Apa dah, dia dah kahwin 17 tahun. 17 tahun. Dia tahu suaminya buat apa, dia dah tengok apa pun suami dia, dah tengok, dah buat. Suami keluar, suami dalam rumah, suami naik kereta, suami naik motosikal, suami balik rumah, suami senyum, suami ketawa, makan apa yang suka, semuanya dia dah tengok dah. Satu yang dia tak tengok dalam 17 tahun, suaminya rukuk dan sujud menyembah Allah. Tiap-tiap kali disuruh sembahyang, suami ugut dia cerai. Dengan kata-kata yang setajam bambu runcing punya tajam, tuan-tuan dan puan. Dengan kata-kata yang menghina, dengan kata-kata yang mengherdik. Padahal isteri itu minta dia sembah Allah. Bukan sembah isteri, sembah Allah. Sayang Allah. Bukan sayang isteri sangat, sayang Allah. Kasih Allah. Bukan kasih total kepada isteri, bukan. Kasih kepada Allah. Kenapa itu yang menjadi sebab kita naik angin sampai hilang pertimbangan kita, tuan-tuan. Inilah syaitan. Apalagi dia tidak sembahyang. Bayangkan, tuan-tuan. Dia ditawan oleh syaitan. I am sure he is being colonized. Ditawan oleh syaitan-syaitan dan iblis-iblis itu. You know? Dia sudah diikat. Dia sudah dihook. Sudah diikat. Sudah dipancing oleh mata pancing, mata kail yang besar. Oleh syaitan-syaitan dan iblis-iblis itu. Apa nak buat, tuan-tuan? Tak ada cara yang lain pada saya. Tak ada cara yang lain. Tapi lah suami ni tak nak dengar ilmu. Suami tak nak pergi masjid. Suami tak nak pergi surau. Kuliah duha yang saya sampaikan. Sebelum itu banyak lagi kuliah duha yang dibuat. Suami tak pernah datang. Sebab itu tak semayang dan sebagainya. Tuan-tuan, hanya berdoa kepada Allah. Yang ini berdoa kepada Allah. Tuan-tuan dan puan, ada saya dengar daripada beberapa orang alim menyebutkan kepada saya. Tuan-tuan, kalau dalam keadaan yang macam itu, dia kata, boleh tak? Ada surah yang paling pendek, dia kata dalam Al-Quran. Dia tidur, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tiupkan dia, baca 3 kali, buat 7 malam berturut-turut, mudah saja baca. Inna Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasallil rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Tiup daripada kepalanya sampailah ke kakinya, tuan-tuan. InsyaAllah 7 malam kita buat, berterusan kita buat, ada perubahan akan berlaku, insyaAllah. Tuan-tuan, inilah benda-bendanya yang selalu kita sebut. Dan satu lagi ayat kursi pun boleh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampai akhir ayat. Tiupkan, tuan-tuan, daripada kepala sampai kaki 3 kali juga, buat 7 hari juga, insya-Allah. Inilah dia, tuan-tuan, yang menjadikan dikeras hati Allah. Yang melembutkan hati pun ialah Allah. Yang menjadikan dia membelakangkan salat ialah Allah. Yang mendepankan salat nanti ialah Allah. Yang menjadikan dia degir ialah Allah. Yang menginsafkan dia pun nanti Allah. Tapi, tuan-tuan, untuk dia ikut peraturan Allah, untuk dia nak kepada Allah, sayang kepada dia mesti ikut peraturan Allah. Untuk dia nak minta Allah kasih kepada dia mesti taat kepada Allah. Untuk dia minta Allah sayang kepada dia mesti rindu untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Doa. Nangis. Perempuan kena doa sampai nangis. Doa, ya Allah, wahai Allah, lembutkan hati suamiku, wahai Allah. Lembutkan hati suamiku, wahai Allah. Suamiku nama, sebut namanya. Suamiku nama dan Sekian bin kesian, tuan-tuan. Lembutkanlah hatinya. Aku terseksa di rumah ini, wahai Allah. Anak-anakku terseksa di rumah ini, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah. Lepaskan aku dari perseksaan ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Aku sayang pada suami aku. Tapi aku lebih sayang kepada Engkau, wahai Allah. Tolong, wahai Allah. Itu, tuan-tuan. Antaranya yang kita kena bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Masya Allah, tuan-tuan. Tadi ada Encik Muhammad Syahrul tadi yang tanya tadi, tuan-tuan. Encik Syahrul tadi tanya, tuan-tuan nampak, dia takut dengar saya cakap, tuan-tuan. Dia takut. Apa dia kata? Saya dah maafkannya. Masya Allah, tuan-tuan. Ya Allah. Encik Syahrul ni dah maafkan isteri dia. Adik dia, maafkan adik dia. Dia dah maafkan adik dia. Kan adik dia yang tak nak tengok jenazah dia.
Masya Allah tuan-tuan. Inilah Rejab tuan-tuan. Inilah Syaban tuan-tuan. Inilah Ramadan tuan-tuan. Inilah bulan barakah. Masya Allah tuan-tuan. Saya tengok ni. Kalau saya seorang-seorang ni, saya nangis tengok ni tuan-tuan. Lillahi ta'ala. Saya nangis tengok ni. Masya Allah. Dia dengar tuan-tuan. Dia takut. Dia takut. Apa yang saya sebut tadi, dia rasa takut. Dia jumpa balik adik dia. Dan dia maafkan adik dia. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Saya pun yang bercakap ni tuan-tuan, Allah memberikan taufik dan hidayah. Tapi dia tak maafkan saya lagi. Allah. Tak apa. Kalau adik tak maafkan pun tak apa. Kita tuan-tuan, insya-Allah orang yang mendepankan maaf, orang yang mendahulukan maaf, orang yang menghulur tangan, orang itu duduk di satu kelas yang berbeza bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Macam orang menderma tuan-tuan. Tangan yang di atas lebih baik dengan tangan yang di bawah. Tangan yang di atas mendahului ke syurga. Tangan yang di bawah itu kemudian sedikit masuk syurga. Kalau mereka duduk masuk syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap sangat mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada Muhammad Syahrul. Syabas Muhammad Syahrul, insya-Allah. Wan Nuruddin, Wan Abdul, Wan Nuruddin. Sahabat saya telah berkahwin dengan tunang orang. Beliau dituduh merampas hak orang menyebabkan bekas tunang menjadi murung tertekan jiwa. Macam mana kedudukan di sisi Islam? Tuan-tuan, kalau dah betul bertunang, tak boleh kita ambil lagi. Hatta kalau dia dah merisik pun, orang Melayu ada merisik. Jangan kacau lagi, tak boleh. Islam tak mengizinkan. Sudah bertunang itu dah separuh milik laki-laki yang akan mengahwini seseorang wanita itu. Jangan kacau kat situ, jangan kacau daun dekat situ. Saya faham, mungkin ada lengkok di belakang, mungkin ada jalan di belakang, mungkin ada lorong di belakang. Tapi the fact of the matter is, pasal kita sudah bertunang, pasal kita sudah bercakap di depan ahli keluarga kita, seluruh orang kampung pun dah tahu, jiran-jiran semua dah tahu. Jangan. Ini soal maruah, lebih daripada yang lain. Bukan saja soal maruah, ditegah dalam hadis disebut ni. Tak boleh. Kalau orang dah melamar, jangan kita lamar. Kalau orang yang dah bertunang, jangan kita masuk pula untuk menambahkan lagi, berpening kepala kepada ibu dan ayah, bakal ibu dan ayah mertua yang menerima tunangan di peringkat yang pertama tadi. Maka sebab itu tuan-tuan, saya harap sangatlah. Apa nak buat, dia kata, macam mana kedudukan di sini? Kedudukannya ialah tak boleh. Maknanya sekarang ni orang-orang tu pun dah tunang. Batalkanlah niat nak ganggu. Batalkanlah niat nak masuk pula. Batalkanlah niat nak memisterikan dia. Tuan-tuan, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Banyak lagi. Manalah tahu itu adalah satu kejadian yang berlaku. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak menghadiahkan tuan, saudara, dengan orang yang lebih baik, dengan wanita yang lebih baik. Wanita yang mana? Wanita salihah. Menyebut tentang wanita salihah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam 2 minggu yang akan datang ni, saya keluarkan buku yang ke-43. Apa nama buku ni, tuan-tuan? Bukunya bernama Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. InsyaAllah akan ada, boleh hubungi kita nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan nakkan buku ni, tuan-tuan nak menderma kepada Anjung Husnul Khatimah, tuan-tuan nak buku tadi, tuan-tuan, buku yang ketiga tadi, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan boleh hubungi 013 628 3985. 013 628 3985. Saya ulang sekali lagi. 013 628 3985. Siapa dia? Puan Suraya. Hubungi Puan Suraya malam ni, tuan-tuan. Malam ini hubungi Puan Suraya. InsyaAllah. Saya pun baru bercakap dengan Puan Suraya pada petang tadi, tuan-tuan dan puan. Jadi saya haraplah, tuan-tuan, insyaAllah untuk kita, untuk tuan-tuan, untuk perempuan dan sebagainya. Saya sangat seronoklah, tuan-tuan. Dalam majlis ini, dalam program ini, seronok. Saya terima banyak, tuan-tuan. Ini yang saya ulas. Tapi banyak yang kata begini, tuan-tuan. Banyak yang buat tangan begini. Banyak yang kata Alhamdulillah. Banyak yang kata bersyukur. Banyak yang kata ilmu walaupun ringkas tapi dapat disampaikan menusuk jiwa. Tengok apa yang terjadi tadi pada Cik Muhammad Syahrul tadi. Syamsul tadi. Syahrul, Cik Muhammad Syahrul tadi. Inilah, tuan-tuan, kesan yang kita hendak. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita berharap insya-Allah pada masa-masa yang akan datang
dengan program ini berterusan, kita nak gunakan sebaik-baiknya. Kita berada di rumah, kita tak keluar, masa yang banyak, kita sorot ke belakang, tengok di belakang. Banyak sembahyang yang tinggal, banyak puasa yang tinggal, banyak zakat yang tinggal, kita makan riba dan sebagainya, tuan-tuan. Allah, dosa dengan mak, dosa dengan isteri, dosa dengan suami, dosa dengan adik tadi, Encik Syarul tadi, dosa dengan abang, dosa dengan kakak, dosa dengan semuanya. Malam ini, tuan-tuan, kita kumpulkan dosa-dosa itu. Besok pagi apa nak buat? Besok pagi kita bangun awal. Ingat, tuan-tuan, bangun awal, kita bertahajud besok pagi. Besok pagi bangun awal bertahajud sekitar dalam pukul 4.45 kita bangun. Buat sembahyang taubat, buat sembahyang hajat, buat sembahyang witir. Buat sembahyang taubat, buat sembahyang hajat, buat sembahyang witir. Sembahyang taubat, usolli sunnatat taubati raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Jadi sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu sembahyang sunat hajat, usolli sunnatal hajati raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Saya juga sembahyang sunat hajat 2 rakaat tunai kerana Allah. Lepas tu buat sembahyang witir. Kalau misalnya tak cukup masa sangat dah, tuan-tuan, buat 1 rakaat saja sembahyang sunat witir. Witir tu artinya ganjil. 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Buat 1 rakaat saja. Usolli sunnatal witri rak'atan adaan lillahi ta'ala. Saya juga sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah. Angkat tangan, doa, nangis. Doa, sebut nama mak, nama ayah, nama datuk, nama nenek, tok wan, tok yang sudah meninggal, nama suami yang sudah meninggal, nama isteri yang sudah meninggal, nama anak-anak kita yang sudah meninggal, nama pakcik dan makcik yang sudah meninggal. Buatkan senarai dia, tuan-tuan dan puan. Kita sebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di dini hari 1/3 malam yang terakhir itu, insya-Allah. Besok kita mula, tuan-tuan dan puan. Okey. Tadi, tuan-tuan, saya nak tutup ni. Ini saya nak tutup dah. Yang pertama, malam ini siri yang keempat. Siri yang keempat. 1, 2, 3, 4. Malam ni siri yang keempat. Tajuk dia apa? Tajuk dia soal jawab keluarga sejahtera. Bersama dengan Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Itu satu. Nombor 2. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah program ini akan berterusan setiap malam. Setiap malam. Pukul 9, 9 suku atau 9.30. Bergantung. Kita tak boleh mula betul-betul pukul 9. Pasal isyak lewat sekarang. Isyak lewat. Jadi kita sembahyang isyak, kita berjemaah, kita ada wirid sikit, kita ada zikir sikit, kita ada doa sikit. Jadi tak boleh dapat kita buat pukul 9. Akhirnya 9 suku. Tadi kita mula pada pukul 9 suku. 9, 10, 9 suku kita mula tadi. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, tuan-tuan, besok. Besok. Saya jemput tuan-tuan. Tapi pada satu platform yang lain. Platform saya sendiri, tuan-tuan. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk DATO, Dr. Hassan Muhammad Ali. Tuan-tuan boleh tengok besok. Tajuk besok, tuan-tuan dan puan, ialah tips keluarga bahagia. Tips keluarga bahagia. InsyaAllah. Besok, 10.30 pagi. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, insyaAllah, siapa-siapa yang nakkan buku ini. Ni buku. Ini buku yang ke-41. Namanya Khidmati Ayah Bonda. Khidmati Ayah Bonda hingga akhir hayat. Buku ini pula, tuan-tuan, buku yang ke-42. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Buku yang ketiga, tuan-tuan, akan terbit dalam masa 2 minggu daripada sekarang. Apa tajuk dia? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari. Bukan Bidadari Syurga. Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku itu nak beri satu motivasi kepada wanita. Seluruh wanita di Malaysia ini. Wanita Muslim terutamanya. Mari kita jadi ahli syurga. Mari kita jadi ahli syurga. Tuan-tuan mempunyai seluruh karakteristik. Tuan-tuan mempunyai seluruh prasyarat. Dengan Malaysia yang negeri yang paling hebat. Dengan prasarana yang paling hebat. Dengan fasilitis yang paling hebat. Dengan ustaz-ustaz yang paling hebat. Orang alim yang banyak. Masjid yang banyak. Surau yang banyak. Suasana yang sangat mengizinkan. Memungkinkan perempuan semua menjadi ahli syurga. Itulah yang saya tulis. Saya nak motivasikan setiap wanita supaya mereka menjadi ahli syurga. InsyaAllah. Nama bukunya, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Macam mana nak dapat? 013. Call 013 628 3985. 013 628 3985. Saya ulang lagi. 013 628 3985. Puan Suraya. Puan Suraya. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah
Saya sekali lagi rasa seronok bersama dengan tuan-tuan, seronok bersama dengan isteri tuan-tuan dan suami perempuan, seronok bersama datuk nenek yang ada berada bersama-sama kita di hadapan komputer mereka di hadapan smartphone mereka sekarang ini untuk mendengar celoteh saya mengenai tuan-tuan soal jawab keluarga sejahtera. Malam besok kita jumpa lagi sekitar 9 suku tuan-tuan, malam besok jangan lupa. Dan besok pagi 10.30 pagi, insya-Allah kita berjumpa dalam platform Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Kita cerita mengenai tips keluarga bahagia. Tuan-tuan, cukup setakat itu. Saya sangat berbesar hati bersama dengan tuan-tuan. Bulan ini hujung dah bulan Rejab. Bulan Syaban, bulan Ramadan, insya-Allah tuan-tuan. Marilah kita banyak beribadah. Mari kita ampun mengampun. Mari kita maaf di antara kita. Mari kita menghubungkan kasih sayang. Mari kita bersama dengan mak dan ayah melangkah ke pintu syurga. Mari kita bersama isteri dan suami melangkah ke pintu syurga. Mari kita bersama dengan anak-anak kita melangkah ke pintu syurga. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Saya yakin Allah akan terima ibadat kita. Saya yakin Allah akan terima janji kita. Saya yakin Allah akan terima doa kita. Tuhan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa yang popular yang tuan-tuan mesti mengaminkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengan itu tuan-tuan, jumpa lagi. Salam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.